Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 4 akan membentangkan bab 4 etika dan peradaban dalam kepelbagaian tamadun, iaitu tamadun Cina, India dan Barat. Seperti yang kita ketahui, maksud tamadun ialah pembukaan bandar atau masyarakat yang mempunyai kemajuan dari segi lahiriah dan rohaniah. Tamadun juga bermaksud keadaan hidup bermasyarakat yang bertambah maju. Setiap tamadun pastinya akan memberikan kesan baik kepada masyarakatnya, iaitu dapat mencapai kehidupan yang maju. Sejarah menunjukkan 3 tamadun Asia ini memaparkan nilai-nilai tamadun yang sofistikat, unggul dan mampu bertahan. Tamadun asal tersebut ialah tamadun Cina, tamadun India dan juga tamadun Barat. Saya mulakan dengan tamadun Cina. Budaya Cina asalnya daripada budaya dengan peradaban di Sungai Huanghe ataupun dikenali sebagai Sungai Kuning. Ia adalah antara tamadun tertua di dunia yang dikesan 2000 sebelum Masihi. Terdapat 4 sistem kepercayaan tamadun Cina, iaitu yang pertama adalah Confucius, yang kedua adalah Taoisme, yang ketiga adalah Mozi dan yang terakhir sekali, yang keempat adalah Buddhisme. Etika dalam citra semesta masyarakat Cina. Yang pertama adalah konsep dualisme, iaitu konsep Tian Te. Tian bermaksud merujuk kepada langit ataupun seperti keadaan di syurga. Te bermaksud berkaitan dengan bumi serta berperanan memelihara sekian makhluk bumi. Konsep yang kedua adalah konsep Wu Xing. Wu bermaksud 5, Xing bermaksud unsur ataupun elemen. Terdapat 5 unsur penggerak utama alam, iaitu tanah, api, air, kayu dan juga logam. Yang ketiga adalah konsep Yin dan Yang, iaitu kuasa positif dan negatif yang diperlukan untuk bersatu menjadikan satu keharmonian, di mana ia adalah antara interaksi antara Yin dan Yang adalah dapat menjelaskan tentang perubahan dan kreativiti kosmik. Yang keempat adalah konsep Zongyong, iaitu konsep yang kesederhanaan dan keseimbangan norma asasi manusia. Yang kelima adalah konsep Datung, iaitu fokus mencapai kebahagiaan dan keharmonian sosial. Dan yang terakhir sekali adalah konsep Dao, iaitu di mana satu set peraturan etika dan juga tata tertib bagi manusia. Kita beralih kepada nilai-nilai etika Wulun dalam ajaran Confucius. Yang pertama adalah hubungan antara pemimpin dan juga rakyat, di mana keamanan dan kesejahteraan negara terjamin jika rajanya seorang yang adil, jujur dan juga berwibawa. Raja perlu menjadi contoh yang baik untuk diikuti oleh rakyatnya, di mana cara pemerintahan raja adalah menjadi corak sikap rakyatnya sendiri. Yang kedua adalah hubungan antara ibu bapa dan juga anak, di mana mereka menanamkan sifat ataupun prinsip filial piety, bermaksud ketaatan dan bakti kepada ibu bapa, di mana tiada label lebih hina daripada derhaka kepada ibu bapa. Perbuatan derhaka dihukum dengan kematian. Yang ketiga adalah hubungan antara suami isteri. Harmoni antara suami isteri dan juga suami menjadi kepada ketua keluarga dan isteri mewakili Yin yang menuruti kata suami. Yang keempat adalah hubungan antara adik-beradik, di mana mereka haruslah bersikap sopan santun antara muda dan lebih tua, bersatu padu, bermuafakat dan saling tolong-menolong demi keharmonian sesebuah keluarga. Dan yang terakhir sekali adalah hubungan antar kawan, iaitu adab antara kawan sama ada sebaya ataupun yang lebih tua. Jika anda perasan, 3 daripada 5 nilai-nilai etika Wulun dalam ajaran Confucius adalah hubungan asas antara ahli keluarga, di mana 2 daripada hubungan tersebut, iaitu hubungan antara pemimpin dan rakyat dan juga hubungan antar kawan, boleh diperluaskan menjadi hubungan keluarga. Ini adalah 5 sifat mulia Wu Chang dalam ajaran Confucius. Yang pertama adalah Ren, yang bermaksud peri kemanusiaan. Ren adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri dan menghulurkan bantuan kepada orang lain. Dia adalah bermaksud kebenaran ataupun keadilan, di mana kebolehan untuk mengenal pasti ataupun membezakan perkara yang baik ataupun perkara yang buruk. Yang ketiga adalah Li, iaitu kesopanan ataupun bermaksud kesusilaan, di mana peraturan sesama manusia yang konkret, yang juga merangkumi aspek ritual upacara yang tata tertib yang betul. Li juga bermaksud personaliti seorang individu kerana ia berjaya mengawal, menghias, mencantikkan pribadi seseorang. Je, yang keempat adalah Je, iaitu
kebijaksanaan di mana kebolehan seseorang individu itu membuat keputusan dengan bertindak dan bersikap futuristik mengambil kredit impak daripada tindakannya. Yang terakhir sekali adalah Shin, iaitu mereka layak dipercayai ataupun percaya dengan diri sendiri, mendapat kepercayaan daripada orang lain yang menjadi teras penting dalam hubungan sesama manusia. Itu sahaja daripada tamadun Cina. Kita beralih kepada tamadun India. Tamadun India merupakan antara tamadun tertua dan unik di dunia, terutamanya dari segi keagamaan. Para sejarawan mendakwa tamadun India ini berpusat di lembah Mohenjo-daro dan Harappa. Masyarakat dalam tamadun India mempunyai beberapa agama utama, iaitu agama Jain, Buddha, Hindu dan Sikh. Agama yang dianuti oleh masyarakat India ini mempunyai pengaruh di dalam kehidupan seharian masyarakat India. Hal ini demikian kerana setiap agama yang dianuti mempunyai nilai-nilai etika yang diamalkan oleh masyarakat India. Namun begitu, kebanyakan prinsip dan etika dalam masyarakat tamadun India adalah diambil dari konsep yang sama, iaitu Dharma, hukum alam semesta. Prinsip utama dalam etika India yang pertama, Dharma. Konsep Dharma mengajar bahawa setiap pencapaian kebendaan dan kerohanian melalui kehidupan yang sempurna, tidak melakukan kemungkaran dan kerosakan terhadap makhluk serta persekitaran kerana ia akan mempengaruhi kehidupan masa akan datang. Prinsip utama yang kedua ialah Satya, kebenaran. Konsep ini menekankan konsep amanah dan kebenaran. Konsep Satya yang berlandaskan amanah dan kebenaran dipercayai merupakan prinsip asas yang perlu ada bagi mendasari kehidupan manusia. Yang ketiga ialah Ahimsa. Ahimsa merupakan prinsip yang diamalkan oleh masyarakat tamadun India yang beragama Hindu dan Jain. Prinsip Ahimsa menekankan konsep belas kasihan dan tiada keganasan atau kecederaan. Konsep ini bukan sahaja diaplikasikan kepada manusia, tapi ia juga kepada semua makhluk hidup seperti haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Selain Dharma, Satya dan Ahimsa, masyarakat India juga didasari oleh beberapa prinsip yang lain, iaitu Artha, bekerja bagi mencapai kesenangan dan kekayaan dengan mengikuti asas-asas Dharma, membantu golongan miskin dan memerlukan. Kedua, Kama, menyayangi dan kepuasan dalam menikmati harta benda tetapi perlulah digunakan untuk kebaikan. Ketiga, Vidu, kesempurnaan rohani iaitu membebaskan diri dari duniawi. Dua, elemen penting dalam ajaran tamadun India iaitu nilai-nilai manusia dan holism. Nilai manusia ini merujuk kepada nilai moral, rohani dan etika, manakala holism lebih kepada kesatuan dan perpaduan sesuatu masyarakat. Terdapat pelbagai sumber rujukan utama dalam masyarakat tamadun India. Sepertinya ada kitab Veda, Bhagavad Gita, Manusmriti, Ramayana, Kamasutra, Jataka dan Dhammapada. Dalam nilai-nilai etika dan masyarakat tamadun India, kita ada mengangkat derajat wanita, menghormati orang tua, meraihkan tetamu, hidup bermaruah dan kena malu, seterusnya menjaga kebersihan. Bagi mengangkat derajat wanita, ia menekankan konsep menjaga maruah diri melalui konsep Kanitanmai, iaitu menjaga kedaraan bagi seorang gadis dan kerapu kesetiaan kepada suami. Seterusnya, menghormati orang tua. Ibu bapa dianggap sebagai Tuhan fizikal melalui konsep Anayum dan Tayum Mulinari Devam. Seterusnya, meraihkan tetamu berkaitan dengan konsep Atiti Devo Bhava yang bermawa makna tetamu itu bersama dengan Tuhan. Seterusnya, hidup bermaruah dan kena malu adalah asas kehidupan kerana menjaga harga diri dinyatakan dalam karya agung Tirukural. Mereka lebih memilih kematian yang terhormat daripada hidup dengan maruah yang tercemar.
Seterusnya, menjaga kebersihan. Masyarakat India juga termasuk dengan kebersihan luaran dan dalaman. Mereka juga mengamalkan vegetarian bagi mengelakkan sebarang penyiksaan kepada sebarang kehidupan. Di dunia barat, falsafah etika telah wujud dan berkembang dalam kalangan bangsa Greek pada beratus-ratus abad sebelum kelahiran agama Kristian. Falsafah era ini dikenali dengan nama falsafah klasik ataupun antiquity. Manakala aliran-aliran pemikiran seperti Stoicisme, Epicureanisme dan Neoplatonisme adalah antara beberapa aliran penting yang wujud selepas era antiquity yang dikenali dengan era Hellenistik ataupun Roman. Aliran etika Greek terbahagi kepada beberapa tahap, iaitu yang pertama, tahap aliran pemikiran Pythagoras, yang kedua, tahap pemikiran Socrates dan Plato, dan yang ketiga, tahap pemikiran etika Aristotle. Tahap aliran pemikiran Pythagoras menyatakan bahawa konsep kesederhanaan merupakan titik pertengahan di antara dua perkara yang ekstrim. Di samping itu, aliran ini juga mempopularkan teori pertentangan, iaitu theory of opposites, di mana had limitation dan tidak ada had, iaitu non-limitation, dianggap sebagai pasangan utama. Tahap pemikiran Socrates dan Plato menerangkan tentang kebaikan adalah ilmu. Virtue is knowledge. Ilmu bermakna pengetahuan tentang konsep sesuatu dalam bentuknya yang objektif dan juga bebas daripada penilaian individu. Banyak faktor yang berperanan mempengaruhi akhlak manusia. Antaranya ialah kebebasan, tanggungjawab, emosi, nafsu, niat, undang-undang, adat dan agama. Manakala tahap pemikiran Aristotle menyatakan bahawa etika berasal daripada perkataan custom, adat atau kebiasaan, kerana ia adalah hasil daripada proses membiasakan diri dalam melakukan sesuatu kebaikan seperti adil, berani dan dermawan, sehingga kebaikan tersebut menjadi akhlak ataupun adat kebiasaan kepada seseorang. Menurut Aristotle, terdapat 3 unsur penting dalam jiwa manusia, iaitu perasaan, kudrat dan keadaan jiwa. Zaman Hellenistik dan Kristian terbahagi kepada aliran Stoicisme dan juga aliran Epicureanisme. Aliran Stoicisme memfokuskan kepada usaha untuk mendidik seseorang supaya menjadi kesejahteraan diri. Mereka mengambil sikap tidak peduli, iaitu indifferent kepada perbuatan buruk orang lain. Mereka mendakwa bahawa kebaikan, iaitu virtue, sebenarnya berada dalam will, iaitu kehendak atau kemahuan seseorang. Seseorang itu akan menjadi orang yang bebas, iaitu a free man, kerana tidak dapat dipengaruhi oleh apa-apa perkara. Manakala aliran Epicureanisme secara ringkasnya meliputi 2 dimensi, iaitu dimensi yang membolehkan seseorang menikmati kelazatan dan satu lagi yang membolehkan seseorang itu untuk menolak penderitaan. Bagi sistem etika Kristian terbina berdasarkan 3 elemen penting. Pertama, kepercayaan falsafah yang diambil kebanyakannya daripada idea-idea Plato, Neoplatonisme dan juga Stoicisme. Kedua, konsep-konsep moral dan sejarah yang diwarisi oleh orang-orang Kristian daripada bangsa Yahudi. Dan yang ketiga, beberapa teori terutamanya tentang salvation, iaitu Yesus Kristus sebagai penyelamat individu daripada kejahatan. 4 sumber utama yang menjadi rujukan autoriti kepada etika Kristian iaitu Bible, institusi gereja, akal dan pengalaman penganut Kristian sendiri. Konsep arte yang bermaksud virtue, kebaikan atau budiman adalah asas kepada kehidupan masyarakat Greek. Antara nilai-nilai kepribadian mulia ialah kehormatan diri, kejujuran dan mengasihi. Sementara itu, pemimpin masyarakat perlu menghayati beberapa nilai seperti kesaksamaan, keadilan, kebebasan dan juga budiman. Kesimpulan, sejarah telah memaparkan kepada kita contoh dan bangunnya kerajaan dan kemajuan di seluruh dunia.
Antara perkara yang menarik ialah betapa hampirnya dan kuatnya keterikatan di antara kemajuan dan kemunduran manusia dengan penghayatan moral, etika, dan integriti. Tidak dapat dinafikan bahawa ketamadunan berkait rapat dengan manusia yang membangunkannya. Manusia mencetus pemikiran, budaya, ilmu, inovasi dan kemajuan. Oleh yang demikian,